Hobi bermain kereta pacuan empat roda berskala kecil kawalan jauh seperti ini sememangnya menjadi obsesi bagi sesetengah golongan masyarakat. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bersama dengan Borneo Scale Crawlers dan saya akan menyaksikan bagaimanakah mereka akan bermain kereta kawalan jauh ini di kawasan seperti di Bukit Siok ini, di mana ia berbukit bukau. Dan kalau dapat lihat koleksi daripada hujung sana sampailah ke hujung sana, semuanya macam betul tau. Dan saya tahu juga mengapa mereka mempunyai obsesi sebegini, dan saya dapat tahu yang koleksi seperti ini bukannya murah. Jadi mari kita tanya mereka. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Encik Syakawi ataupun orang sini panggil Pak Ato. Betul ya Pak Ato? Oh, betul. Baiklah, juga mewakili Borneo Scale Crawlers dan Pak Ato. Pak Ato, mungkin usia bukan penghalang lah bagi Pak Ato lah. Jadi boleh ceritakan sikit lah, mengapa Pak Ato ada minat yang sebegitu mendalam terhadap permainan alat kawalan jauh seperti ini? Minat ini datang daripada kita sendiri lah. Apa yang pasti kita main ini adalah main yang lebih baik, sehat dan menguntungkan asal lah. Tapi ini saya pun asal sebut aja itu RC. Memang minat saya, memang hati saya memang tergerak mau ambil itu. Sebab RC ini saya rasa mainan yang tidak membingungkan, menyehatkan minda dan pikiran kita pun tidak ada membingungkan lah. Faham. Jadi terapi lah. Jadi terapi untuk pemain alat kawalan jauh seperti ini. Baik. Ini pun ada juga untuk kesehatan lah. Betul. Saya sekarang sudah menjadi daging saya. Kalau ada aja saya tengok kereta yang ada radio control, saya terus beli. Saya tak tunggu lagi. Itulah yang minat saya yang ni sampai sekarang pun tak luntur lah. Faham. Dan sebab itulah kalau ternampak kan, Pak Ato ni tak macam orang di usia dia tau. Umur tak payah cakap lah, kita rahsiakan dulu. Tapi memanglah orang kata hobi sebegini membuatkan kita nampak muda sikit, betul tak? Mungkin begitulah. Betul lah tu. Pak Ato, saya difahamkan Pak Ato bukan saja minat pada kereta kawalan jauh seperti ini, Pak Ato juga pandai bermain RC untuk kapal terbang. Kapal terbang. Dan juga untuk bot. Bot. Itulah 3 macam lah. Jadi Pak Ato pandai main tiga-tiga tu? Ada 3 elemen, darat, laut dan udara. Wow, hebat, memang cukup hebat. Jadi Pak Ato punya koleksi mana satu ni? Yang sebenarnya yang ni yang ada tanduk. Yang ada tanduk. Ford. Ni Ford. Tu yang paling otai sekali tu, yang berbunyi tadi tu. Ada bunyi tu, ada engine sound. Macam mana buat bunyi tu? Itu semua ada spare part semua lah. Kita boleh belilah. Hebat. Jadi Pak Ato sendiri yang buat lah? Kita beli, kita sendiri pasang. Wow, hebat. Banyak saya belajar daripada Pak Ato hari ini. Jadi Pak Ato memang saya terima kasih banyaklah sebab sudi bersama dengan saya, dan saya doakan semoga Pak Ato terus orang kata gagah bermain alat kawalan jauh seperti ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi, dan jangan lupa untuk tekan butang like dalam laman Facebook kami di Kupas Kopi V2. Dan itu dia seperti yang anda dapat lihat tadi, koleksi kereta pacuan 4 roda yang dimainkan secara kawalan jauh dan berskala kecil. Dan kita akan tanya dua individu ini mengapa mereka mempunyai obsesi untuk bermain aktiviti yang sebegini, dan kita bawakan ke studio. Saya perkenalkan Abang Yasin bin Abang Yasin bin Abang Wahab dan juga Zikri bin Zakaria. Kedua-duanya mewakili Borneo Scale Crawlers. Jadi apa khabar? Bagus, sihat. Bagus ya, Yasin dan juga Zikri. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan seperti biasalah, Aznil, 2 lagi cawan kopi untuk tetamu kita ya. Baik, dan Borneo Scale Crawlers. Dah bunyi nama. Kita dengar pun rasa macam wah. Apakah Borneo Scale Crawlers ni kan? Jadi mungkinlah Yasin boleh kongsikan kepada kami di sebalik penubuhan kelab ini, dan sejak bila ditubuhkan, dan apakah objektif penubuhan Borneo Scale Crawlers? Okey, Borneo Scale Crawlers ni ditubuhkan pada tahun 2014 dengan dia punya ahli kurang daripada 10 orang. Pada mula-mula dululah. Dan sekarang ni lebih daripada 150-200 orang macam tu yang aktif di seluruh Sarawak. Baik. Jadi Jadi dalam masa 6 tahun
daripada 10 orang dah beratus-ratus orang. Dah memang dah beratus dah. Perkembangan bagus. Baik. Jadi untuk pacuan power roda macam yang kami main ni, Baik. sebenarnya yang ni golongan yang antara yang golongan yang sihat lah. Dia macam mana nak cakap, aktiviti yang sihat lah. Baik. Dari semua generasi, tak kira apa latar belakang dan juga latar pekerjaan sekalipun, semua dalam satu komuniti yang sama. Baik. Jadi saya difahamkan Yasin adalah presiden. Jadi apa fungsi presiden ataupun apakah di antara peranan lah sebagai seorang presiden ni lah? Peranan sebagai seorang presiden ni agak susah lah. Nak kena jaga ahli kumpulan beratus orang. Betul. Lagipun satu lagi, sebagai presiden ni, untuk menjaga hobi ni supaya dia maintain dia punya kos. Baik. Untuk macam mana untuk menaikkan dia punya semangat tu memang mesti ada je improvisation dia. Baik. Mungkin nak menambahkan keahlian dan juga menjaga nama baik kelab juga. Ya, betul. Baik, Zikri pula. Bagaimana mulanya timbul minat awak terhadap permainan ataupun obsesi kawalan jauh kereta pacuan 4 roda berskala kecil ni? Panjang juga tu. Jadi macam mana mula? Saya memang daripada kecil lagi saya memang minat main RC, tapi dulu tak mampu lah. Okay, sekarang ni dah orang kata mampu sikit lah. Lagipun saya minat dengan sukan panggil 4x4 ataupun pacuan 4 roda kan. Sebab kita tahu pacuan 4 roda dia masuk dalam hutan, naik bukit, turun bukit, masuk dalam sungai. Jadi kita sebenarnya kita tiru balik sukan tersebut, tapi dalam skala yang lebih kecil, iaitu skala 1:10. Iaitu pengecilan 10 kali, macam itulah dia. Jadi saya minat sebab dia orang kata tahan lasak lah. Tahan lasak dan juga dia tak memerlukan litar yang khas. Macam kita tahu RC-RC yang laju-laju dia memerlukan litar dia tersendiri. Kalau yang ni dia boleh main di mana-mana saja. Nak main kat depan rumah boleh, dalam rumah boleh, dalam studio dia pun boleh. Tak ada masalah. Dalam studio. Lepas ni kita akan cuba main dekat dalam studio ni sebab nampak ada track kat belakang tu kan. Jadi mungkin Yasin ada cerita tersendiri pula. Mungkin bagaimana awak mula timbul minat ataupun cintakan obsesi ataupun hobi sebegini? Minat ni sebenarnya datang daripada tengok dokumentari Camel semua tu lah. Camel Trophy. Bila tengok Camel Trophy daripada kecil-kecil dulu, tengok dia memang skala besar lah. Kalau nak main skala besar tu memang mahal. Jadi sekarang ni kami kecilkan dan buat mana yang bagi kita rasa mampu lah untuk maintainkan dan beraksi seperti yang besar juga. Yalah. Kiranya bawa dunia ataupun skala besar tu ke skala lebih kecil. Mungkin lebih selamat jugalah. Lebih selamat. Selamat dari segi kos pun memang lebih rendah sikit lah. Selamat dari segi kos jugalah. Ya, betul. Dan sekarang ni kita nak cakap pasal kos dia lah. Adakah kegilaan ataupun obsesi ini dikategorikan sebagai hobi mahal sebenarnya? Tapi mungkin anda ada pendapat tersendiri untuk menyangkal persepsi yang sebegini? Ada? Kalau nak cakap mahal tu dia bergantung kepada belanja model kita lah. Sebab kalau nak cakap mahal, dia ada daripada beginner grade, daripada harga kurang 1,000, dan sampai yang ke finest grade yang lebih daripada 10,000. Mahal juga tu sebenarnya. Lebih daripada 10,000. Baiklah, kita akan tanya lebih lagi mengenai dengan belanja mereka. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi. Jangan ke mana-mana. Kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baharu, termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan, semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak 3.7 bilion ringgit. Masih
lagi bersama kami dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi, dan jangan lupa untuk tekan butang like pada laman Facebook kami di Kupas Kopi V2, dan masih lagi memberkatakan mengenai dengan koleksi kereta pacuan 4 roda berskala kecil dan dimainkan secara RC ataupun kawalan jauh bersama dengan Yasin dan juga Zikri di studio ini. Dan tadi kita sentuh mengenai belanja sampai 10,000 tadi kan. Ya. Mengapa macam takut yang aku dengar mahal dalam juga sebenarnya. Jadi mungkinlah secara peribadilah tak payah nak cerita apa, tak payah nak memberitahu harga sebenar ataupun jumlah sebenarnya, tapi anggaran lah Zikri yang habiskan untuk koleksi sebegini. Apa yang awak dah habiskan sebenarnya? Okey, setakat ini saya bermula daripada yang paling grade, yang paling rendah lah. Baik. Harga lebih kurang dalam RM500. Okey. Macam yang kat hujung sana kan. Baik. Itu apa punya yang paling hujung? Yang paling hujung tu Yang rendah harga tu, dia lebih kurang dalam beginner RM500 lah. Baik, itu untuk harga model itu. Ya, model tersebut. Baik. Yang paling tinggi saya setakat ni kebanyakannya saya beli part sikit-sikit. Okey, jadi lebih kurang harga dalam RM2,500 lah untuk satu. Baik. Okey, jadi setakat ni saya dah ada lebih kurang 10 biji lah. Wow. Jadi saya tak pernah total semua tu. Kalau total mungkin pening kepala pening kepala juga lah, kan. dijumlahkan, ditotalkan semua kan. Tapi harga lebih kurang range yang paling yang standard lah orang untuk beginner kan. Baik. Harga lebih kurang daripada RM1,000 ke RM2,000. Wah, okay. Jadi penyelenggaraan pula macam mana? Rasanya kalau macam nak ada yang rosak tu, kalau nak kena repair ataupun mungkin ada nak tambah-tambah sikit ke apa ke, itu macam mana pula? Mahal tak kalau dari segi pada upgrading pembelanjaannya? Upgrading ni dia bergantung sebab ada yang partnya murah, ada yang mahal lah. Baik. Kalau kita nak nampakkan dia nampak seperti kereta sebenar, jadi dia punya barang untuk kita buat replacement tu memang ada slightly mahal sikit. Jadi dekat Kuching ni adalah mereka yang Kuching menjual ataupun ada. memberi perkhidmatan untuk repair tu semua tu ada. Repair selalunya memang antara kami buat sendiri ataupun kami akan hantar ke kedai. Oh, ya. Baik. Ini mungkin ramai yang tanya lah. Sebenarnya bagaimana ia dijanakan? Adakah menggunakan bateri ataupun menggunakan minyak? Ada minyak? Memang menggunakan bateri je. Kebanyakannya memang bateri lah. Dulu ada pakai petrol juga kan? Petrol yang tu dulu ada pakai minyak juga kan dulu lah. Yang tu bukan crawler. Oh, bukan crawler. Ya. Yang jenis minyak kebanyakannya gunakan untuk yang jenis laju-laju. Kelajuan. Sebab dia lebih kepada forward saja, dia tak ada reverse. Kalau yang macam jenis elektrik ni dia boleh forward reverse. Baik. Itu lebih memudahkan kami untuk kontrol lah. Baik, elektrik maksudnya dichargekan lah baterinya. Ya, betul. Baik, bukan bateri yang apa? Bateri Bukan bateri AA atau bukan. dia bateri khas iaitu bateri LiPo ataupun nickel metal hydrate. Baik. Dan itu dari segi tadi cerita mengenai penyelenggaraan dia. Sebenarnya susah tak sebenarnya untuk selenggarakan sekurang-kurangnya untuk menjaga supaya kereta ni tak rosak ataupun mungkin yalah, sebab itu saya tengok ada juga yang sampai terbalik apa semua kan. Jadi sebenarnya itu bagi anda takut tak kalau dia jatuh tu ataupun dia terbalik tu? Kalau setakat jatuh ataupun terbalik yang ringan-ringan tu memang selalunya crawler memang tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Kecuali yang dia scale model. Kalau scale model tu kalau jatuh memang dia akan Nangislah. ada modal sikit lah kat sana. Lah tumbang duit aku dah. Tapi sebenarnya tak kisah pun sebab itu tujuan dia sebenarnya kan. Kalau apa dalam kehidupan sebenar pun kereta 4x4 pun ada juga yang terbalik masuk lumpur apa semua kan. Baik. Jadi bagaimana pula dengan pertandingan yang sering dianjurkan untuk kereta pacuan 4 roda berskala kecil macam ni? Ada menyertai pertandingan? Waktu PKP ni, waktu MCO memang bermasalah lah. Sebelum ni ada? Sebelum ni memang aktif. Memang aktif lah. Hampir tiap bulan pun kami ada buat mini competition. Baik. Jadi macam mana penjurian dia? Mungkin boleh kongsi sikit lah. Macam mana nak pemakahan dia diambil dan sebagainya? Dia ada beberapa cara lah untuk kita nak anjurkan permainan ni. Salah satu dia yang paling selalu dimainkan di kawasan Borneo ni, kita main time attack. Iaitu ambil masa. Siapa yang paling laju dapat lepasi semua halangan. Baik. Yang paling cepat dia akan sekira sebagai pemenang lah. Perlumbaan lah. Dia dikira macam perlumbaan tapi mesti melepasi halangan-halangan. Kalau tak lepas ada terbalik ke, dia akan dikirakan sebagai penalti. Penalti tambahan masa lah. Jadi masa paling cepat dia akan kira sebagai pemenang. Baik. Dan ini yang lumba dia mendatar ke ataupun kena naik bukit ke macam mana? Dia pelbagai. Dia kos. Itu ikut kategori. Ikut kategori, ikut track dan juga ikut dia punya scale. Baik. Dia ada ultra scale. Dia ada scale 1.
dan juga dia ada extreme scale. Jadi selalunya memang kami akan buat dua lah, Baik, dua kategori. Baik, jadi mungkin boleh kongsikan sikit lah pencapaian yang pernah menang ke, mungkin dah pernah menjuarai ke, dapat trofi ke, ada tak? Memang kalau dah lebih daripada 2 tahun tu memang selalu ada dapat apa? Dapat tempat lah. Dapat tempat lah. Baik, Sama ada untuk dia punya base body ataupun dia punya base scale punya Baik. pemakahan, base time ataupun boleh dikatakan juara lah. Seperti Zik ni memang selalu dapat nombor. Wah, cerita sikit lah, kongsi sikit. Ada apa? Setakat ni pencapaian paling tertinggi lah. Baik. Saya dapat nombor 3 di Serian International Radio Control Carnival. Nombor 3 untuk bahagian skill iaitu ikut Sorka. Baik. Ikut kita Sorka punya skill kelas 1. Dan setakat ini yang perlumbaan biasa yang dekat kawasan Kuching ni Baik. banyak kali jugalah dapat top 10 lah. Baik. Mana lokasi yang paling terbaik lah, lokasi terbaik lah untuk bermain kereta pacuan 4 roda kecil ni? Tempat Lokasi yang terbaik setakat ni lah yang kami dah bertahun main, memang dekat sekitar Dewan Bandaraya Kuching Utara. Oh, Bukit Siol. Bukit Siol. Itu yang kita pergi hari tu. Selain daripada tu ada? Memang ada lagi. Dia ada beberapa tempat lah dekat Reservoir Park. Dekat Fort Margrethe. Baik. Dan juga dekat Sungai Rayu. Baik. Dan kita nak tengok lagi beberapa sedutan yang kami telah persediakan untuk anda berkaitan dengan kereta pacuan 4 roda berskala kecil kawalan jauh ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Okey, nampak tak? Mereka sedang mendaki, ekspedisi mendaki sekarang ni, dan jangan ingat yang semua ni adalah proses yang mudah ya. Susah sebenarnya nak mengawal alat kawalan jauh ni. Saya nak tangkap seorang lah nak tanya. Ni, saudara apa khabar? Alhamdulillah. Nama apa? Asroy. Ya. Jadi Azroy, ini memang sedang mendaki berapa darjah ni rasanya? Nak cakap berapa darjah tu memang susah nak cakap sebab dia punya pembukaan dia agak lain-lain Lain-lain kan? so faham. dia punya Tapi mencabar jugalah. Memang saya rasa mencabar. hampir 40 Memang darjah mencabar. juga ni kan. Memang dah banyak yang saya nampak ni dah terbalik dah. Jadi kalau macam tu, apa yang akan dilakukan sebenarnya? kalau kita buat sekarang ni ikut terpulang masing-masing. Baik. Kalau nak pakai tangan angkat pun boleh juga. Oh, boleh juga. Kalau nak pakai winch pun boleh juga. Tapi kalau dalam pertandingan macam mana? Kalau ada pertandingan tengok organizer juga. Kalau ada organizer tu dia boleh pakai winch, kita boleh pakai winch lah. Baik, winch tu bantuan dia lah. Kalau tak pakai winch pun ada juga. Yang angkat pakai tangan. Angkat pakai tangan. Baiklah, kalau dapat lihat sekarang belakang tu bukan mudah ya. Jadi macam mana sebenarnya nak mengawal alat kawalan jauh tu? Sebab saya tadi dah cuba, memang ada terlajak sikit lah. Jadi macam mana nak kawal tu? Dulu saya mula-mula main pun macam tu juga. Hancur jugalah. Hancur. Jatuh semua dah. Ambil masa 2 ke 3 bulan. Oh, training. Lama juga ya latihan training ni. 2-3 bulan baru dapat. Baiklah. Okey. Ni awak punya ni? Okey, tunjuk sikit lah. Nak naik dia kan? Ni okey lagi ni, selamat lagi kan? Selamat lagi. Tapi awak dah lalu yang semua dari bawah tu memang cukup mencabar jugalah. Ada batu lah, kena lalu titi lah kan? Dah nampak tak belakang tu? Dah. Itu yang tengah winch lah. Itu Tengah pakai winch. assist. Itu pakai winch. Itu yang Yang tu pakai winch. kena minta bantuan kat belakang tu. Oi, ada sampai atas sana dah. Ui, menarik ni. Wow. Jadi kita sebagai yang bawa pun dah kena naik sampai ke puncak sana. Ingat senang ke tak senang sebenarnya? Okey, teruskan awak punya. Jom. Maka kerajaan akan memperuntukkan 500 juta ringgit bagi tahun 2021 untuk melaksanakan inisiatif Jalinan Digital Negara JENDELA untuk bertujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia meliputi semua negeri.
Pada masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan memperuntukkan 7.4 bilion ringgit untuk tahun 2021 dan 2022 bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi. Dan jangan lupa untuk tekan butang like pada laman Facebook kami di Kupas Kopi V2. Dan sekarang kita ke set yang lebih luas sekarang ini untuk kita lihat bagaimanakah demo ataupun kereta berkawalan jauh ini bergerak. Dan masih lagi bersama dengan Yasin dan juga Zikri. Dan ini sebenarnya semua ni bukan koleksi pinjam daripada kawan-kawannya. Semua adalah koleksi kalian. Betul? Ya, betul. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 banyaklah. Memang semua bawa daripada rumah datang ke sini tadi lah. Wow, memang itu dah tahap obsesi Ziki dan juga Yasin terhadap hobi sebegini. Dan kita nak tengoklah bagaimana sekiranya kalau yang ni siapa punya ni? Oh, saya punya. Nak tengok ada nama kat situ kan. Jadi Ziki boleh tunjukkanlah sikit tak bagaimana untuk menggerakkan kereta pacuan 4 roda berskala kecil ini. Mungkin awak boleh tunjuk sikitlah macam mana. Oh, itu dia. Wah. Comel lah pula sebenarnya kan. Oh, dia memang gagah ni. Dia sanggup mengharungi segala rintangan yang melanda. Wah, itu dia. Wah, hebat. Jadi yang Yasin pula ada tak yang ikut kalau ikutkan dia punya track macam tu. Tapi yang kalau macam dia ada di pertandingan juga. Memang ada. Yang ni lah akan dipertandingkan. Baik. Mana awak Ini punya? memang basic je lah. Balik. Sambil-sambil awak awak tunjukkan, mungkin kita boleh lihat bagaimana aksi lain pula. Ini kalau ikutkan kan. Dia ikut curve ni. Kalau scale punya, Baik. memang dia tak boleh nak laju sangat. Dia punya perjalanan tu memang dia nak kena, dia punya flex tu memang Baik. nak kena Kita nak betul. tengok dia punya lenggok aja tu. Faham. Jadi kena ada kawalan yang baik lah sebenarnya. Kawalan Tak boleh yang main mesti sembarangan betul. jugalah. Kalau saya mesti dah melompat sampai ke kamera lah tu. Tapi lepas ni saya nak cuba jugalah kan. Tapi saya insyaAllah saya tak akan merosakkanlah koleksi-koleksi anda ni. Jadi apa sebenarnya kemahiran ataupun mungkin kata sifat positif lah yang kalian boleh dapat bermain kereta pacuan 4 roda sebegini? Apa di antaranya? Yang ni apa yang kita dapat sebenarnya, kita dapat menajamkan fokus kita. Selepas tu kita dapat kena bersabar banyak-banyak lah. Betul, kesabaran tu kena ada. Kalau tak sabar tu memang dia akan lari lah. Dia akan jatuh lah selalu. Memang akan jatuh. Dia menguji jugalah kita punya ketahanan mental kita ni supaya sentiasa bersabar. Sebab tu hari tu saya tengok masa yang kelab Borneo Scale Cordless main itu pun semua macam main dengan penuh ketekunan. Tak ada siapa pun yang geram. Frust tak ada. Semua macam tak apa. Lepas tu kerjasama pun ada juga kan? Ya, betul. Sebab kalau ada yang rosak tu dia akan tarik. Bukan Towing. towing lah. Ataupun winching. Winching? Winch. Kita pakai winch. Winching. Ya. Jadi dia macam 4x4 betul juga. Ya, tak? betul. Macam tu juga. Jadi di apply-kan dalam kehidupan yang berskala kecil. Ya, betul. Sebegini. Baiklah. Tadi kita dah tengok bagaimana kereta sebenarnya bergerak. Dan kalau boleh kita tunjukkan lagi lah. Kalau mungkin saya nak cuba sikit. Cuba boleh. Cara untuk mengawal. Jadi yang ni adalah untuk ke Steering. steering. Okey, yang nak gerakkan dia pakai Yang di bahagian bawah. Dia punya trigger. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Sebab saya tak berani. Saya kena buat sesuatu ya. Ini Tengok saya dah boleh gerakkan dia macam ni dah. Wah. Maknanya dia sebenarnya tak boleh terlalu tak boleh laju. Reverse tolak ke depan. Tolak ke depan. Oi, okey, laju pula. Sebab okey. Jadi dia memang perlukan kawalan jari yang sangat-sangat tepat dan precise. Tak boleh terlalu terlajak, nanti bahaya pula. Baiklah, jadi apakah mungkin saranan dan juga nasihat daripada Zikri dan juga Yasin kepada mereka yang nak mulakan hobi macam ni tapi rasa macam mahal lah pula kan. Mungkin ada nasihat sedikit lah yang anda boleh berikan. Okey, nasihat kepada mereka lah. Kalau mereka nak betul-betul bermain dengan hobi ni, kita mulakan dengan benda yang basic dulu. Beli yang paling murah dulu. Ya. Ataupun macam mana cakap, bukan toy grade tapi hobby grade.
yang mampu dimiliki. Baik. Baik. Itu dia daripada Presiden Borneo Scale Crawlers. Mungkin daripada Zikri ada kata-kata terakhir juga. Okey, saya punya orang kata kalau main RC ni orang-orang kaya kan. Tapi sekarang ni dah tak macam tu sebab barang ni dia mampu milik. Okey, mampu milik. Kalau kita rasa kita mampu yang murah, kita beli yang murah dahulu. Kalau nak rasa yang ada duit lebih nak beli yang mahal pun boleh beli yang mahal. Kita boleh dapat online, boleh pergi ke kedai-kedai hobby shop. Memang ramai komuniti yang akan terbantu lah sebenarnya. Baik. Selalu memang kami akan membantu lah. Baik. Dan untuk semua generasi sebenarnya tadi dapat tengok tadi Pak Ato pun walaupun usia dia dah orang kata dia senior tapi dia masih lagi boleh bermain. Kerana mungkin bagi diri dia ini adalah terapi untuk mereka. Baik. Sekali lagi terima kasih Yasin dan juga Zikri atas kesudian untuk bersama kami. Saya doakan semoga Borneo Scale Crawlers akan terus dapat lagi beratus-ratus lagi komuniti dan juga ahli kumpulan dan terus berjaya untuk mewarnai dunia hobi dan juga obsesi bermain kereta pacuan roda berskala kecil kawalan jauh seperti ini. Dan sampai di sini saja pertemuan kita dalam Kupas Kopi. Jangan lupa untuk bersama kami pada minggu hadapan, hari dan juga waktu yang sama, dan dalam masa sama jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP kita kerana perjuangan menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir, dan ayuh kita putuskan rantaian COVID-19 kerana kita jaga kita. Saya Anda Indrawani, jumpa lagi Malaysia, jumpa lagi Sarawak. Bye.